Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ceria dan selamat datang ke video blog pada kali ini. Saya Zainul Mokhtar bin Zainul Abidin, host anda untuk menyampaikan subjek matter ethics and integrity atau dalam bahasa lain dinyatakan sebagai etika dan integriti. Video blog ini adalah ihsan daripada TND Consultancy Services, sebuah syarikat mendaftar dengan HRD Corporation, dan saya adalah salah seorang daripada trainer ataupun dikatakan accredited trainer dalam HRD Corporation. So, pada hari ini kita akan membentangkan, berkongsi idea, pengalaman dan juga pengetahuan yang lebih jelas dalam aspek etika dan integriti tanpa kita melanggari nilai-nilai yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi dengan tidak membuang masa, kita mulakan sesi pada hari ini dengan mengambil langkah untuk mengenali etika dan bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan etika yang terbaik, etika yang cemerlang pada diri kita dalam kehidupan seharian dan juga dalam sudut pekerjaan dalam mana-mana organisasi sekalipun. Tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kita nak mulakan daripada aspek penjelasan dalam subjek matter ethics and integrity, etika dan integriti. Tapi persoalan pertama, apa yang kita faham tentang ethics ataupun etika? Dari mana mulanya permulaan etika yang sedia ada pada diri kita? Kadang-kadang kalau kita tengok atau kita lihat dalam organisasi ini, perkara yang timbul adalah daripada sudut attitude ataupun sikap. Tanpa kita sedari, kadang-kadang sikap kita ini mempunyai impact ke atas mereka yang lain. Paling penting sekiranya kalau kita berinteraksi dengan pihak-pihak awam. Jadi penting dalam organisasi kita perlu memulakan menyadari hakikat implikasi terhadap mereka yang lain dengan kita memperbetulkan, mempertingkatkan dan membina etika diri kita. Dalam aspek ini maka perlu kita mengetahui intipati etika, daripada mana mulanya dan bagaimana usaha kita untuk mempertingkatkan etika diri. Secara keseluruhannya, apabila setiap individu dalam sebuah organisasi mempertingkatkan etika diri, hasilnya adalah integriti. Dan secara berkumpulan ataupun secara keseluruhan, integriti ini menjadi integriti organisasi. So, dalam usaha kita mempertingkatkan etika ini, kadang-kadang yang membawa kepada peningkatan integriti sesebuah organisasi. Jadi, kita mulakan daripada sudut pengenalan dikatakan etika. Diterjemahkan di sini, etika adalah prinsip yang membimbing tingkah laku kita dalam organisasi, dalam pejabat, dalam jabatan. Malah daripada satu sudut dikatakan di sini, tingkah laku kita ini ditentukan atau bermula dengan nilai-nilai individu yang terdapat pada diri kita. Namun usaha kita mestilah mempunyai kesedaran atau dikatakan awareness tentang nilai-nilai diri kita yang membawa kepada perilaku, tingkah laku sewaktu kita bekerja, sewaktu kita berinteraksi dengan mereka-mereka dalam organisasi, sama ada rakan sebaya maupun dengan pihak pengurusan. Dan ianya memainkan peranan penting dalam menentukan setiap yang kita lakukan ini adalah berlandaskan etika yang dituntut ataupun tingkah laku, norma-norma kehidupan yang murni, yang mana hasilnya adalah integriti. Tapi kadang-kadang bila saya pertikaikan, what is missing, apa yang tidak lengkap lagi daripada sudut etika, daripada sudut integriti. Di antara etika dan integriti mulanya kepada diri kita sendiri.
bermula dengan nilai amalan yang kita dokong dalam kehidupan kita, prinsip yang kita pegang dalam kehidupan kita, dan seterusnya ianya membina kredibiliti diri. Jadi kalau orang Kedah kredibiliti dia kata ayat muka. So perspektif self-image, credibility, dia kata ni trustworthiness, keboleh percayaan dan pelbagai lagi. Dan ianya membawa kepada hasil. Hasilnya adalah integriti diri. Jadi kalau kita kumpulkan keseluruhan kaki tangan dalam sebuah organisasi, mana kata ianya akan membentuk integriti organisasi. Sebab itulah banyak organisasi mempunyai visi, misi, dan yang paling penting adalah dikatakan di sini core values ataupun nilai pegangan organisasi. Dan seterusnya di sini apabila kita berinteraksi dengan rakan-rakan sekerja, dengan pihak pengurusan, dan terutama sekali apabila kita berinteraksi dengan pihak awam, maka penting kita mempunyai satu aspek yang dikatakan respect for others, menghormati mereka yang lain. Kadang-kadang respect ni kita tak boleh tuntut, kita tak boleh demand, kita tak boleh minta orang lain untuk menghormati diri kita, sebab dia kata di sini, you can't receive what you did not give. Dan satu lagi falsafah yang mengatakan apa yang kita terima adalah daripada apa yang kita berikan. So penting pegangan dalam etika. Nombor satu dikatakan do not do unto others what you do not want others to do unto yourself. Ini pegangan perjalanan yang cukup baik. Dia kata di sini, jangan kita lakukan sesuatu yang kita tidak suka orang lain lakukan terhadap diri kita. Tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Seterusnya, dikatakan di sini etika adalah cabang falsafah yang berkaitan dengan prinsip dan nilai moral. Ini seperti yang saya perkatakan terlebih awal, bahawasanya etika bermula dari kita dan ia bergantung ke atas nilai-nilai prinsip yang kita dokong selama ini. Dalam sudut lain, pernah dikatakan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Jadi, bagaimana kita nak menentukan nilai kita ini betul atau nilai kita ini salah? Sekiranya anda dihampiri oleh seorang individu yang membawa satu beg diletak atas meja kita untuk mendapatkan suatu projek dan sebagainya, dan dalam beg tersebut bila dibuka ada mempunyai RM1 juta. RM1 juta tu sikit, ni bilion dia orang buat kan. Jadi perspektif soalannya, adakah anda akan gelap mata dan mengambil wang tersebut dan hilang dikatakan di sini etika dan integriti diri, atau anda berfikir sekejap dari satu sudut bahawasanya ini tidak betul. Jadi Carl Lewis pernah mengatakan integriti itu adalah melakukan sesuatu yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Jadi bagaimana kita nak mewujudkan keadaan ini dalam diri kita? Jadi kalau kita lihat di sini, setiap orang bekerja setiap hari, keluar bekerja setiap hari, dan kebanyakannya saya berani mengatakan lupa dari satu sudut amalan setiap hari. Bila jejak kaki keluar daripada rumah, niat dalam hati dia ini, sahaja aku pergi bekerja hari ini, lillah ta'ala. Sahaja aku pergi bekerja hari ini, lillah ta'ala. Manusia bukan bos kita sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala adalah bos kita yang sebenarnya. Setiap perilaku kita, setiap detik dalam hati kita, walaupun sebesar hama, Allah Ta'ala mengetahui, maha mengetahui akan segalanya. Jadi kalau kita betul-betul niat untuk membuat sesuatu yang baik, lillah Ta'ala, insya-Allah. Sebab itu dia katakan di sini manusia ini dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dianugerahkan kepada kita satu kebebasan lain daripada makhluk yang lain, iaitu manusia diberi kebebasan untuk memilih, freedom of choice. Jadi setiap pagi kita bangun nak pergi bekerja, cuba kita persoalkan diri kita sendiri, apakah pilihan aku hari ini di tempat kerja. Jadi perspektif dia di sini, we are in a state of awareness. Kita selalu dalam keadaan yang sedar
apakah tindak tanduk kita, apa yang kita ingin lakukan. Kadang-kadang seorang insan itu keluar setelah dia niat sahaja aku pergi bekerja hari ini, lillah ta'ala, dengan niat dia nak memudahkan tugasan dia hari ini dan mempermudahkan tugasan-tugasan yang ada hubung kait dengan diri dia, maka insya-Allah semuanya akan jadi lebih baik. Kalau dia mempunyai niat untuk betul-betul membina sahsiah diri, membina nilai-nilai diri, membina moral diri yang lebih baik di tempat kerja, maka insya-Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Dia katakan di sini. Jadi kadang-kadang bila ditanyakan apakah anda akan mengambil wang 1 juta tersebut, maka inilah perbezaan dia. Kalau dia sedar yang Allah Ta'ala itu melihat apa yang dia sedang lakukan, maka dia tidak akan lakukan. Namun dikatakan di sini, manusia ni, kalau terutama orang kita lah, orang Islam ni, dia dikatakan di sini beramal saleh, sembahyang tak pernah tinggal, ke masjid selalu, zakat dibayar, pelbagai lagi lah kebaikan dilakukan. Tetapi bila diletakkan duit 1 juta tersebut, maka mata dia menjadi merah. Sebab duit tu merah, mata hitam, reflection dia, mata jadi merah, maka dia akan lupa segala-galanya. Sebab itu penting dikatakan di sini, awareness. Jadi kita dalam sudut nak membina etika diri, penting kena ada awareness. Dan pelbagai sudut lagi dikatakan di sini. Awareness, state of ourselves, keadaan kita, adakah kita dalam keadaan marah atau kita dalam keadaan kemurungan dan sebagainya. Maka kena ada the next step dikatakan di sini, Q. Q ni macam traffic light. Bila kita memandu tiba-tiba hijau dah masuk kuning, setengah orang dia akan tekan minyak lagi sebab dia nak lepas dalam keadaan yang nak cepat. Namun dia kata di sini kadang-kadang akan tersangkut, sama ada kena dikatakan lampu traffic light itu tiba-tiba bertukar menjadi merah dan berlaku kemalangan, ataupun seorang itu berfikir lebih baik aku perlahankan kereta dan sedia untuk berhenti. Jadi ini adalah merupakan pilihan pada diri kita. Andai kata kalau kita dalam keadaan marah, maka dikatakan di sini, jauhilah anda daripada membuat keputusan. So, dalam sudut etika ni ada satu sudut yang menyatakan ethical decision making, membuat keputusan dengan beretika. Ini kita akan sentuh dalam video seterusnya. Dan dalam aspek ini dikatakan di sini, apabila kita ada self control, pengawalan diri, peringatan kepada diri, kesedaran dalam keadaan kita berada, maka insya-Allah pendekatan untuk mempertingkatkan lagi etika diri akan jadi lebih mantap. Jadi dikatakan di sini, etika adalah cabang falsafah yang berkaitan dengan prinsip dan nilai moral, membimbing kita sebagai individu dan masyarakat dalam menentukan perkara yang betul dan salah. Ini yang dikatakan oleh Lewis yang mengatakan melakukan sesuatu yang betul walaupun tidak ada sesiapa yang melihat diri kita. Namun dalam jiwa kita, Allah Ta'ala senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Tetapi ramailah juga yang terbabas di kita sini melakukan perkara yang tidak betul apabila tiada siapa melihat diri kita. Jadi perspektif ini perlu kita ubah, kita upgrade supaya kita mempunyai etika yang lebih mantap, yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Maka insya-Allah organisasi kita juga akan jadi lebih mantap dan berintegriti. Dan seterusnya kalau kita lihat apakah itu integriti, apakah itu etika sebenarnya. So definisi etika ni, etika merujuk kepada satu set prinsip yang mengawal tingkah laku manusia. Jadi kadang-kadang dikatakan di sini, etika diri kita, nilai diri kita, di manakah pengawalannya? Adakah ia mengawal kita ke arah yang lebih baik atau membawa kita terbabas daripada landasan yang sepatut kita berada. Jadi etika didefinisikan sebagai satu set nilai diri, prinsip diri yang mengawal tingkah laku kita, membezakan tindakan
yang betul dan yang salah. Dan jangan lupa kita mempunyai kebebasan untuk memilih, maka kita memilih melakukan sesuatu yang betul walaupun tiada siapa melihat kita. Dan dalam sudut ini ia merangkumi pelbagai aspek seperti nilai peribadi kita, norma sosial, interaksi kita dalam tempat bekerja, interaksi dengan komuniti dan terutama di dalam rumah tangga kita sendiri, kita sini. Dan satu lagi aspek yang membentuk dia kata etika diri kita adalah di sini dia kata budaya kita, kepercayaan budaya. Contoh di sini, kalau orang tua-tua dulu, kalau kita duduk atas bantal, dia akan kata, jangan duduk atas bantal, saat lagi akan timbul bisui ataupun bisul, dia kata di sini. Jadi sebenarnya, niat menyampaikan itu baik, tetapi cara penyampaian memesongkan kepercayaan kita. Sebenarnya duduk atas bantal kabur ni, dia tak bagi duduk sebab dia takut bantal itu pecah. Satu lagi bila kanak-kanak duk main dalam kampung mereka akan lambung-lambung baju. Ada orang tua-tua kata jangan duk lambung baju nanti rimau masuk kampung. So niat nak beri teguran tu baik tetapi gaya, metodologi, kaedah yang dinyatakan itu tidak betul. Mana nak cari rimau-rimau pun lari duduk lautan, tak mau duduk dalam pekan. Namun ditakut baju tersebut tersangkut ke atas pokok. Bila dikait nanti koyaklah baju tersebut. Dan dari sudut aspek bekerja, dikatakan di sini, budaya dalam organisasi. Dia kata di sini, organizational culture, core values of the organization. Yang ni menentukan budaya tata cara kita bekerja dalam sebuah organisasi. Saya selalu memperingati apabila dalam keadaan kita bekerja, jangan sekali-kali bila kita duduk ramai minum kopi masa break time, jangan sekali-kali bercakap tentang individu. Jangan sekali-kali cakap tentang manusia sebab amnya ia akan jadi negatif. Dan maka terjerumuslah kita dalam keadaan yang negatif. Dan kita di sini, bad mouthing about people. Kita bercakap selalu yang negatif, kita gosip dan sebagainya. Sebenarnya gosip adalah racun yang meracuni minda dan juga jiwa seseorang. Sebab itu dikatakan, carilah rakan-rakan, carilah sahabat yang positif, carilah sahabat yang proaktif, dan jauhilah mereka yang berpemikiran negatif. Kita bukan nak suruh putuskan ukhuwah, tapi konsep ataupun falsafah ataupun prinsipal menyatakan 5 orang yang positif belum tentu boleh mengubah seseorang yang negatif. Namun seorang yang negatif boleh menyimpang kita ke landasan tidak betul dan 5 orang yang positif ni boleh jadi negatif. Jadi penting dia kata di sini etika ni adalah satu nilai diri yang mengawal tingkah laku kita ke arah yang lebih baik. Jadi perlu kita mempunyai kesedaran, awareness, the state that we are in. Perlu kita ambil cue untuk kita mengubah, dia kata di sini, diri kita ke arah mengambil tindakan responsif yang lebih baik, yang betul, dia katakan di sini. Jadi setakat ini kita mengupas sedikit tentang etika dalam video blog pertama dan kita akan sambung lagi dalam video blog kedua menghuraikan dengan lebih detail tentang etika dan integriti diri. So sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video blog seterusnya berkenaan dengan subjek matter ethics and integrity, etika dan integriti diri.